Bismillahirrahmanirrahim. Imam-imam ilmu al-hadis telah meriwayatkan hadis-hadis yang sahih secara terperinci mengesahkan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menjadi tetamu yang mulia di sisi Allah, sehingga hilangnya segala duka cita dan rasa hina akibat diperlakukan oleh kaumnya. Isra dan Mi'raj membuktikan betapa mulianya tugas kerasulan yang dikurniakan kepadanya, tugas yang besar untuk menyeru manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah. Terlalu banyak hadis-hadis cerita Isra dan Mi'raj yang tulis di dalam buku-buku sehingga jadi kitab tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun hadis-hadisnya bercampur, di antara hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif, dan ada hadis maudhu', hadis yang direka-reka tentang Isra dan Mi'raj. Itu ada juga. Contohnya masuk di dalamnya Israiliyat, langit yang pertama daripada besi, yang kedua daripada temaga, daripada ni. Ini termasuk Israiliyat yang tak disebut oleh Nabi SAW. Nabi tak sebut, tapi ditambah-tambah macam-macam dalam cerita Isra dan Mi'raj. Tetapi kesimpulannya, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang benar-benar berlaku, kerana berlakunya disebut oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra dan suratul Najm. Disebut dalam dua surah ini dan diriwayatkan oleh hadis yang mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh ramai para sahabat radhiyallahu anhum, dan ramai ulama-ulama hadis yang meriwayatkannya, ulama-ulama yang mu'tabar, yang dikira dari segi ilmunya, waraknya, akhlaknya, dan kuat ingatannya, yang tak boleh dinafikan lagi. Tentang Isra dan Mi'raj, wajib kita kena percaya dan beriman berlakunya Isra dan Mi'raj itu. Apa yang penting ialah kita mengetahui dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan persoal bagaimana jauhnya perjalanan. Jangan persoal bagaimana boleh naik ke langit dengan tidak ada bekalan udara yang cukup. Jangan persoal tidak ada alat-alat yang hebat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengatasi segala alat, mengatasi segala perkara-perkara tabi'i. Allah Ta'ala boleh menghapuskan semua perkara itu dengan kekuasaannya dalam sekelip mata. Yang terpenting perkara ini ialah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan semangatnya apabila dilihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerasulannya kepada seluruh dunia sehingga hari kiamat adalah terlalu kecil di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menentangnya, sama ada orang persorangan, termasuklah kuasa-kuasa besar dunia, kuasa besar dunia yang menghalang Islam, itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan di zaman kita ini, selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah, orang Islam tidak ada kuasa besar yang melindunginya, sehingga negeri-negeri umat Islam dijajah oleh penjajah-penjajah timur dan barat. Penjajah barat ialah negara-negara Eropah, negara kapitalis, negara Kristian. Timur, negara-negara komunis menjajah negeri-negeri Islam. Dan orang Islam dipecah, diperintah, diserang, dibelasah, dibunuh dengan jumlah yang sangat besar, sehingga dihancur leburkan. Kita menyaksikan agama Islam tidak mati. Cahaya agama Allah bukan saja tidak padam,
bahkan Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia. Di Amerika berpuluh-puluh juta orang Islam. Di Amerika puluh juta orang Islam di benua Amerika. Di kalangan ratus-ratus juta rakyat Amerika yang bukan Islam, ada puluh juta orang Islam. Di India, kalangan 1 bilion, ada ratus juta orang Islam. Di China, ada ratus juta orang Islam. Di Rusia, ada berjuta-juta orang Islam. Di negeri yang menjadi pusat untuk menentang Islam, orang Islam berkembang dengan jumlah yang besar. Ini kekuasaan Allah yang kita dapat tengok dalam dunia pada hari ini. Ini adalah di antara bukti Isra' dan Mi'raj yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW untuk menghiburkan hati Nabi SAW. Dan Nabi pernah menegaskan, wallahi inna Allah sayutimman hadha al-amra. Allah Ta'ala menyempurnakan urusan agama ini. Dalam hadis yang lain, yablughu ma balagha al-lail wan nahar. Urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Di mana sampainya matahari, ada siang dan malam, Islam akan sampai. Ini disebut oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, mereka yang bersama dengan Islam jangan rasa takut dan gentar dengan kelemahan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Jangan takut, kerana kita adalah agama Allah yang maha berkuasa. Jangan berasa hina, sebabnya kerana orang Islam banyak yang berasa hina, berasa lemah, takut nak mengamalkan Islam, takut nak menunjukkan Islam, tak berani, rasa rendah diri. Kita nak asdar, kita adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isra' dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad. Inilah riwayat yang sahih di kalangan jumhur ulama, kerana ia adalah perkara luar biasa, menguji iman manusia terhadap Allah dan Rasulnya. Di samping perkara yang dilihat di dalam perjalanan yang penuh dengan pengajaran dan amaran kepada seluruh manusia, dan menjadi tanda-tanda kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh sahaja. Walaupun di sana ada riwayat, diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan ruh. Riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan ruh. Ulama menolak riwayat ini kerana masa berlaku Isra' dan Mi'raj, Aisyah radhiyallahu anha masih kanak-kanak kecil, belum balik lagi. Riwayatnya tidak kuat. Muawiyah bin Abi Sufyan masih berlaku Isra' dan Mi'raj, masih kafir lagi. Dia masih kafir lagi di masa itu, kerana dia masuk Islam selepas pembukaan Mekah. Maka riwayatnya tidak kuat. Walaupun ada setengah orang nak suka ambil hak pelik-pelik pada orang. Memang ada jenis orang alim ni, dia suka waktu biar benda pelik pada orang, nak tunjuk dia tahu. Dia tahu waktu biar benda pelik-pelik, menyebabkan orang-orang ada tahu hal macam ni, berasa ni hebat ilmu dia ni. Ini riwayat yang dhaif, riwayat yang ditolak, yang tidak kuat. Riwayat yang kuat ialah dengan ruh dan jasad. Oleh kerana itulah Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya menentang dengan sekeras-kerasnya. Kalau Nabi mengatakan, aku bermimpi semalam, ruh aku dibawa ke langit, maka Abu Jahal tak kata apa. Abu Jahal tak kata apa. Ini Abu Jahal dan pengikutnya menggunakan Isra' dan Mi'raj untuk memfitnahkan Nabi SAW, menunjukkan peristiwa itu dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh sahaja, dan untuk menguji orang-orang yang beriman, menguji orang-orang yang beriman sejauh mana percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan dan kekuasaannya.
Tahu mana percaya pada Nabi SAW, kebenarannya. Perjalanan yang jauh dan banyak peristiwa yang ditunjukkan itu hanya berlaku dalam satu malam sahaja. Rasulullah SAW dibawa dengan burak, sejenis binatang kenderaan yang sangat laju, dan diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Pertama-tamanya menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat dan melihat beberapa perkara yang menjadi cabaran di dalam perjalanan dan perjuangan yang telah lalu dan akan datang, yaitu cabaran iblis, syaitan, manusia dan jin, Yahudi dan Nasrani, serta kehidupan dunia yang menggoda manusia. Dalam perjalanan pergi ke Masjid Aqsa, menaiki burak. Burak sejenis binatang yang sangat laju, dia sebut burak. Nabi sebut burak. Binatangnya lebih besar pada keldai, lebih kecil pada kuda, tetapi perjalanannya sangat laju. Adapun orang lokeh gambar buat kepala manusia, tubuh itu mengarut belaka. Dia lokeh. Kalau yang tukang jual gambar tu orang India, dia buat rupa-rupa India. Kalau tukang jual gambar tu orang Cina, buat rupa Cina, kepala borok. Tukang jual gambar tu orang Afrika, buat kepala Afrika. Itu semua rekod. Rekod binatang alam rohani, binatang yang tidak ada di alam dunia, yang dapat dilihat, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus menjadi tunggangan Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan itu menemui seruan-seruan Yahudi dan Kristian, seruan-seruan dunia dan segala golaannya, gangguan syaitan dan jin dalam perjalanan itu. Yang mengganggu itu ialah gangguan dalam perjalanan hidup manusia yang beriman. Bukan sahaja perjalanan Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Menggambarkan kita orang Islam akan diganggu oleh orang kafir, Yahudi, Kristian, musyrikin, akan mengganggu perjalanan kita. Diganggu oleh jin yang kafir, iblis, mengganggu perjalanan kita. Diganggu oleh godaan-godaan dunia, harta benda, pangkat dan lain-lain. Ini mengganggu perjalanan kita sebelum kita meninggal dunia. Dan inilah cabaran dalam hidup kita yang Allah Ta'ala menguji iman orang-orang yang beriman itu, bersih ataupun tidak, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan bersih dengan iman. Kalau kita bertaubat, kalau tak bertaubat, bawa sebagian dosa itu. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita kena sedar, Yahudi, Kristian, musyrikin ini, kita kena dakwah dia, kita kena ajak dia masuk Islam. Itu tanggungjawab kita. Kita kena berdepan, tak boleh tinggal mereka ini. Kerana tanggungjawab kita menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga kait kita supaya ikut dia, kait kita. Maka berlakulah perlawanan, berlakulah perdebatan, berlakulah berhujah, sehingga berlakunya peperangan. Sampai peperangan boleh berlaku pertemuan di antara Islam dan kafir. Ini perkara biasa. Dan kita digalakkan berhujah, berdebat, kerana untuk menarik orang kepada Islam seberapa ramai yang boleh. Bukan membunuh orang seberapa ramai yang boleh. Bunuh selesai masalah, tapi bunuh tak boleh menyampaikan risalah dengan sepenuhnya kepada manusia. Ada kita bunuh seorang, zuriat keturunan dia dibunuh juga. Ada orang yang dia mati kafir, meninggalkan zuriat keturunan yang masuk Islam kemudian daripadanya. Di sinilah hikmat kita disuruh bersabar dengan sebanyak-banyaknya menghadapi cabaran-cabaran itu dengan sabar.
Ditunjukkan betapa mulianya orang yang berjaya di dalam perjalanan itu, dan rugilah orang-orang yang terpesong di dalam perjalanan menuju pertuhannya. Apabila Rasulullah SAW sampai ke Masjid Aqsa, baginda bersembahyang dengan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baginda diuji dengan rasa dahaga apabila dihidangkan beberapa jenis minuman. Rasulullah SAW memilih susu, iaitu minuman fitrah, menggambarkan betapa Islam adalah agama fitrah dan betapa bersihnya jiwa Rasulullah SAW yang membawa agama fitrah itu. Dalam perjalanan menuju ke Masjid Aqsa, baginda sampai ke Masjid Aqsa setelah menghadapi ujian, bertemu dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan bersemayang di Masjid Aqsa. Nabi kita jadi imam semayang, menandakan semua Nabi-Nabi adalah Islam. Tidak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian, tak ada Nabi Buddha, tak ada Nabi Hindu. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Adapun agama-agama yang lain, agama yang sudah dipinda, yang sudah diselewengkan, agama yang direka dan dicipta, bukan agama yang sebenar. Semua Nabi-Nabi adalah Islam, dan sembahyangnya sembahyang Islam, sembahyang yang ada bacaannya, yang ada zikirnya, yang ada rukuk dan ada sujudnya. Tidak ada sembahyang yang akak sembah pada patung dan berhala. Tidak ada sembahyang yang pakai alat muzik macam orang Kristian, pukul gendang. Tak ada sembahyang yang jenis mengangguk-ngangguk macam orang Yahudi. Tidak ada. Sembahyang macam yang diajar oleh Nabi SAW, yang diterima pada malam Isra dan Mi'raj. Dan Nabi menyebut, setelah diajar oleh malaikat Jibril, Nabi menyebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Aku sembahyang macam mana? Itu cara sembahyangnya. Asal sembahyang itu ialah sebagaimana yang kita lihat. Adapun perkara cabang di dalam sembahyang itu, ada kunut, tak ada kunut, tasbihnya begini, bacaannya begini, qiraatnya begini, itu perkara khilaf kalangan ulama, perkara cabang. Asal sembahyang 5 waktu sudah diajar oleh Nabi SAW, dan sama saja asasnya. Kita pergi ke Mekah, dengar tak imam masjid Mekah tak baca bismillah, itu khilaf dalam masalah bismillah. Adakah dia berfatihah ataupun tidak, itu khilaf. Tetapi tak dinafikan sunat di sisi mereka. Mazhab Syafi'i, bismillah adalah wajib, sebahagian berfatihah. Mazhab lain mengatakan tidak wajib, sunat saja. Tak jadi masalah. Kita dibolehkan mengikut imam dalam perkara pokok, perkara cabang, tak jadi masalah. Inilah sembahyang Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sudah tentulah bacaan sembahyang itu berbeza. Nabi Musa, Nabi Isa dengan bahasa Ibri, Nabi-Nabi yang lain dengan bahasa masing-masing. Maka Nabi kita sembahyang dengan bahasa Arab. Semua Nabi-Nabi ikut di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan satu agama, menyembah Tuhan yang satu. Sudah sembahyang, Nabi kita dahaga dihidangkan depan Nabi. Diriwayatkan dihidangkan susu dengan air. Satu riwayat kata susu, air dan arak. Arak ni ialah jus, bukan arak mabuk, arak syurga. Hak arak mabuk tu mabuk juga. Hak tu hak jenis buah-buahan yang basi, buah-buahan yang dibasikan daripada buah-buahan. Suka orang, ada orang suka minum hak basi, ada orang jenis lain minum hak basi. Biasanya hak makan nasi basi ni kambing dengan ayam. Orang minum arak itulah dia pilih air buah-buahan yang dibasikan, yang boleh merosakkan. Nabi dihidangkan dengan minuman daripada susu, air dan buah-buahan. Nabi memilih susu kerana susu adalah fitrah, kejadian manusia. Memilih minuman fitrah, minuman semula jadi.
Islam adalah agama fitrah. Kemudian berlakulah Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dibawa ke langit satu demi satu, disambut dengan kemuliaan para malaikat Allah di 7 petala langit. Rasulullah SAW diketemukan dengan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Pada malam bersejarah ini Rasulullah SAW menerima satu perintah yang sangat penting kepadanya dan umat, iaitu sembahyang 5 waktu yang diringankan oleh Allah daripada 50 sembahyang. Diberi ganjaran kepada sesiapa yang menunaikannya dengan beriman dan percaya kelebihannya dengan 50 sembahyang. Sungguh banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, contoh dan teladan, serta bukti kerasulannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam perjalanan langit, tiap-tiap langit pertama sehingga 7 langit disambut oleh malaikat. Malaikat menyambut kedatangan Nabi SAW sehingga Sidratul Muntaha. Ada malaikat yang menyambut, menandakan kelebihan Rasul mengatasi malaikat. Mengapa Rasul mengatasi malaikat? Malaikat difitrahkan dengan tidak ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsu. Malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Mereka tak timbul Siti Maryam berzina dengan Jibril. Nak berzina macam mana dengan Jibril? Jibril bukan lelaki. Bukan lelaki Jibril ni. Kena faham. Siti Maryam dibawa roh kejadian. Jibril tidak lelaki, tidak perempuan. Dan malaikat tidak ada nafsu. Adapun manusia ada nafsu. Rasul-rasul mempunyai nafsu yang tinggi, kekuatan yang tinggi, kesihatan yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Tapi rasul-rasul boleh melawan nafsunya. Boleh melawan nafsunya. Boleh lawan nafsu dia, rasul-rasul ni. Tidak mengerjakan yang haram. Di sinilah kelebihan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman jadi raja. Nabi Sulaiman memerintah dunia, manusia, jin dan binatang. Kekayaan melimpah ruah. Tak meninggalkan taat pada Allah Ta'ala. Tak meninggalkan sembahyang tasbih, khusyuk pada Allah Ta'ala. Tidak mabuk dengan harta dan kekuasaan. Nabi-Nabi. Ini kelebihan Nabi-Nabi. Diberi kerajaan, diberi harta. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW setelah mencapai kemenangan, diberi hartanya yang banyak, perempuan, isteri. Tapi Nabi dapat mengawal nafsunya, sentiasa kuat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan Nabi-Nabi mengatasi malaikat. Mengatasi malaikat. Roh Nabi-Nabi lebih tinggi pada roh malaikat. Kerana ketinggian rohnya berlawan dengan hawa nafsu manusia yang ada dalam dirinya, yang tak ada pada malaikat. Menjadikan Rasul-Rasul mengatasi malaikat yang muqarrabin. Kelebihan Rasul-Rasul. Dan Nabi kita mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Kerana kerasulannya pada seluruh manusia. Rasul yang lain untuk satu kaum, satu bangsa, satu zaman dia saja. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Cabarannya, musuhnya lebih besar, lebih ramai, ujiannya lebih dahsyat dan lebih hebat. Maka kelebihannya mengatasi Rasul-Rasul yang lain. Ditemu dengan Rasul-Rasul di tiap-tiap langit. Ada Rasul-Rasul yang ramai pengikut. Ada Rasul-Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut. Rasul yang pengikutnya sedikit. Dalam surah Yasin, Rasulnya 3, yang ikutnya seorang saja, Habib bin Najjar, yang dibunuh dan dipijak oleh orang ramai sampai tubik perut dalam surah Yasin. 3 Rasul yang ikut seorang saja. Dalam kisah yang lain, ada seorang Rasul yang dikurung dalam penjara, dalam telaga. Buang dalam telaga, dia letak batu yang besar tak boleh angkat. Akhirnya seorang mencari kayu api yang menghulu makanan pada Rasul itu.
tak mampu nak angkat batu yang besar itu. Seorang je pengikut. Ada rasul yang berjalan seorang diri untuk memberi semangat kepada Nabi SAW. Jangan takut, jangan bimbang. Tugas engkau menyampaikan. Yang beri hidayah itu Allah Ta'ala. Ramai ke sikit ke orang ikut, itu hal lain. Tugas kamu memberitahu saja. Ditunjukkan itu pada malam Isra' dan Mi'raj. Tujuannya memberi semangat kepada Nabi SAW. Dan seterusnya dia beri perintah sembahyang 5 waktu, yang pada asalnya diberi 50 sembahyang. 50 sembahyang Tuhan beri. Nabi seorang rasul yang kuat ibadat, yang suka beribadat. Bila dengar 50 sembahyang, Nabi suka sangat. Bila Nabi turun sampai ke langit yang ke-6, jumpa Nabi Musa balik. Musa tanya, Tuhan beri apa kamu? Nabi kita kata Tuhan beri 50 sembahyang. Musa kata, tak boleh ni umatmu tak rok. Mu kena naik, minta kurang lagi. Maka Nabi kita naik, minta kurang lagi. Kurang 5. Turun balik. Musa kata naik lagi. Kurang 5. Sehingga berulang alik naik. Maka tinggal sembahyang 5 waktu. Digandakan 10 kali ganda, macam 50 waktu. Mengapa Allah Ta'ala pilih Nabi Musa? Musa seorang rasul yang gagah berani. Rasul yang berdepan dengan Fir'aun, raja yang paling ganas dalam sejarah manusia. Yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Membunuh anak-anak yang kecil, menyembelih anak lelaki untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Yang ganas, bunuh budak-budak kecil, dia sembelih budak-budak kecil. Ini ganas. Raja yang ganas, yang garang, yang bala tentera yang banyak. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa menghadapi raja yang ganas ini, yang paling zalim dalam sejarah manusia, mengaku jadi Tuhan, yang kaya, menggunakan kekayaan untuk membeli rakyat, menakutkan rakyat. Tuhan pilih Nabi Musa untuk menegur Nabi kita Muhammad SAW dengan sembahyang 5 waktu. Ini kehebatan Nabi Musa. Di samping Nabi-Nabi yang lain, ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Itu rasul yang ulul azmi, yang mempunyai keazaman perjuangan yang hebat dalam sejarah semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Akhirnya sembahyang 5 waktu menjadi ibadat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kita tak macam penganut agama lain, berjumpa dengan padri, berjumpa dengan patung, dengan berhala, jadi sesat. Dengan Allah Ta'ala mudah je nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Terus di mana saja, di mana bumi tempat kita berpijak, di situ boleh bersemayang menghadap Allah Ta'ala, sama ada semayang yang wajib atau semayang yang sunat, langsung dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW selamat pulang di waktu paginya. Apabila peristiwa penting ini diberitahu kepada orang ramai, maka orang musyrikin melonjok-lonjok bagi mendusta dan mempersendakan Rasulullah SAW. Keadaan yang begini rupa memberi kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila beliau dengan tegahnya menyatakan, demi Allah, kalau dia memberitahu kepadaku apa yang berita yang datang dari langit ke bumi di waktu malam atau siang, aku tetap mempercayainya. Dengan pendirian ini memang kena pada tempatnya Allah mengurniakan gelaran As-Siddiq pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana gelaran ini akan disebut sehingga hari kiamat dan menjadi contoh sampai bila-bila, di mana martabat As-Siddiq itu hanya dicapai oleh sesiapa yang mempercayai Allah dan Rasulnya dengan berpegang pada sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat kemuliaan Rasulnya yang mengatasi ukuran akal fikiran semata-mata. Bila Nabi balik ke Mekah waktu pagi,
Abu Jahal orang yang pertama temu Nabi. Ada berita apa? Berita apa? Abu Jahal nak kena Nabi SAW. Lalu Nabi kata, aku telah dibawa oleh Tuhan berjalan semalam. Ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Macam mana kalau aku kupu orang ramah? Memberitahu. Sila kupu orang ramah. Kupu orang ramah sebenarnya boleh. Ada Nabi nak ceramah, dia tolong panggil orang ramah. Tujuannya dia nak memperkenalkan Nabi SAW. Ini pula aku nak perkenalkan Nabi. Beritahu Isra. Belum Mi'raj lagi. Belum Mi'raj lagi. Kemudian dikumpulkan orang ramai, Nabi terus memberitahu, menceritakan Isra dan Mi'raj. Maka dibohongi oleh orang ramai. Sebelumnya Nabi berjumpa dengan mak saudara dia, Atikah binti Abdul Muttalib. Dia cerita, mak saudara ketemu, jangan cerita korang lah, cerita macam ni teruk lah, hak ada ni teruk dah, hak ada dah berat dah, cerita ni pula. Nabi kata tidak, Allah Ta'ala perintah pada aku mesti menyampaikan. Mesti menyampaikan. Bila Nabi menyampaikan, maka orang-orang kafir mengambil peluang dengan sepenuhnya untuk membohongi Nabi SAW. Bagaimana perjalanan ke Baitul Maqdis memakan masa sebulan pergi sebulan balik. Mau pergi dalam satu malam saja. Belum rayak ke langit lagi. Belum cerita naik ke langit lagi. Naik ke langit itu tak ada tandingan bandingan, tak boleh nak ukur lagi. Isra sudah dibohongi. Peristiwa yang menggoncangkan orang-orang yang beriman. Yang sudah beriman goncang, bergoncang, menjadi fitnah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah kami jadikan segala penglihatan yang kau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu melainkan fitnatan lin-nas, ujian kepada manusia semuanya. Ujian kepada manusia percaya pada Allah, percaya pada Nabi SAW. Di saat semua orang dalam keadaan keliru, yang kafir membohongi sepenuh-penuhnya, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar terus membenarkan oleh kerana yang cerita ni Muhammad, dia seorang yang benar, yang tak pernah cakap bohong sejak awal yang aku kenal dia. Maka kalau dia kata pergi ke Masjid Aqsa, dia kata ke langit, dia kata siang, dia kata malam, dia kata bila-bila pun aku mempercayakan, kata Abu Bakar. Di sini Abu Bakar layak mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar. Maka dia menyelamatkan orang lain sama yang bergoncang imannya, selamat dengan sebab ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mempertahankan Nabi SAW dalam peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga hari ini kita pun selamat sama. Bila kita melihat ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala, maka sudah tentulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja dengan kekuasaannya. Wallahu a'lam.